Bismillah walhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا في حفظ القرآن. اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah. Pada malam ni alhamdulillah kita direzekikan kembali untuk bersama-sama dalam segmen Daily Tajwid. Apa khabar tuan-puan semua yang sertai live Ustaz pada malam ni? Puan Afia Lehan, Waalaikumsalam. Puan Asna Rahman, Puan Kamaria, Puan Haliza, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat kembali tuan-puan yang dirahmati Allah. Mu'imah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, thank you for the rose Mu'imah. Tuan-puan, insyaAllah malam ni baru berkelapangan untuk menyambung kita punya solat tajwid. Selamat malam Ustaz. Selamat malam juga. InsyaAllah kita akan mulakan dulu pada malam ni dengan alunan bacaan surah Al-Mulk. Sebelum tu tuan-puan, bantu Ustaz untuk kita share boleh? Kita share kita punya live pada malam ni tuan-puan. Bantu Ustaz kita sebar luaskan lagi live mengaji kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan ramai dapat turut serta sambil-sambil dan nak tidur tu kan. Dapat luangkan masa sekejap untuk join kita Ustaz punya live, insya-Allah. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah memulakan kita punya live malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Tuan-puan, bantu share lagi live mengaji kita. Alhamdulillah, dah ada lebih kurang 215 mata memandang malam ni, masya-Allah. Waalaikumsalam Puan Azizah, Puan Saleha Jaafar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Waalaikumsalam Siti Baizura. Okey. Terima kasih tuan-puan yang bantu share live mengaji kita. Puan Asma Majid, Puan Siti Razia Yaakob. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Okey, tuan-puan, jom. Adakah anda semua dah bersedia untuk memulakan bacaan surah Al-Mulk? Kalau dah bersedia, jemput, tulis dekat komen sedia Ustaz. Scorpion, Waalaikumsalam. Puan Asma Majid, Waalaikumsalam. Terima kasih Umi, thank you for the heart, love. Okey, sedia. Puan Asna dah sedia. Ibu Mai, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Aziza dan Saiful Syahrin, Waalaikumsalam. Sedia? Okey, jom. Kalau dah bersedia, sama-sama insya-Allah kita mulakan. Ana ready dan excited Ustaz. Wah, masya-Allah. Okey, jom. Sana. Okey. Kita baca Al-Mulk dulu nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Selesai kita mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima bacaan kita sebentar tadi. Ya, terima kasih tuan-puan yang bantu tap-tap screen, yang bantu share.
Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Terima kasih yang berkongsi rezeki. InsyaAllah tuan-puan, bila Ustaz buat live, ikut ke lapangan Ustaz. Waktu bila live ni setiap hari Ustaz? Setiap hari ada. Pagi ada, malam ada, pagi esok pun ada. Esok pagi sekitar jam pukul 8 pagi ke atas lah, insyaAllah. Malam pun ada juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, insyaAllah kita dah pun mengalunkan bacaan surah Al-Mulk bersama-sama. InsyaAllah malam ni tuan-puan, kita akan sambung menghurai tajwid untuk ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Selamat datang tuan-puan yang baru singgah dekat Ustaz punya live pada malam ni. Sambil-sambil dengar Ustaz punya perkongsian, boleh bantu tap-tap skrin sekali insyaAllah. Sementara tu Ustaz nak pasang jap kita punya stand ni. Lupa nak pasang ni. Sebab apa? Tadi kita tanggal benda ni. Tadi pagi kan kita buat donat kan. So kita guna apa? Kita tanggalkan stand ni pergi kat dapur. Lepas tu lupa nak pasang. Sana. Sambil-sambil tu bantu tap-tap skrin insyaAllah. Sebentar lagi kita akan mulakan. Waalaikumsalam Puan Yunida Yusof, Puan Haliza Hussein. Kadang-kadang terlepas juga. Kalau terlepas jangan risau. Kita punya kelas ni Ustaz rekod Ustaz akan letak dekat YT. Jangan risau. So yang terlepas boleh singgah Ustaz punya YT. Sekejap kita set up dulu stand kita ni. Sambil-sambil tu tap-tap skrin insyaAllah. Kita cuba capai 10,000 yang pertama insyaAllah. Okay, terima kasih tuan-puan yang infakkan stand ni. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah. Sebelum ni Ustaz buat live, Ustaz pegang tangan waktu ada sekali tu 9 jam pagi, petang, malam. 9 jam pegang telefon, tunjuk dekat skrin. Alhamdulillah ada yang infakkan stand ni. Ustaz tak tahu sangat, rupanya ada benda ni Alhamdulillah. Jadi memudahkanlah urusan kita mengaji insya-Allah. Alhamdulillah. Okey Puan Asma, terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan urusan. Nak buat kelas Iqra pula. Okey, baik-baik maklum. Okey, jom tuan-puan. Nanti Ustaz share di. Okey, baik insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jom. Jumpa lagi insya-Allah. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita akan sambung lagi sesi huraian tajwid untuk ayat 14 dan juga 15. Insya-Allah. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan dah bersedia untuk menghurai tajwid, tuan-puan komen dekat komen, sedia Ustaz. Okey, cukup 20 orang, kita mulakan sesi huraian tajwid untuk surah Baqarah ayat 14 dan 15. Ustaz ngantuk dah ni Ustaz, lambat hari ni Ustaz buat live. Tak apa. Siapa yang berkelapangan lah. Okey, dapat sertai, alhamdulillah. Fazila Zakaria, sedia Ustaz. Salmi Muharram, sedia Ustaz. Kamaria, sedia. Okey, user Hasna Rahman, Azizah Matar, Sauda Saleh, sedia. Nurul Syazana, sedia. Okey, terima kasih tuan-puan. Okey, jom. Umi, terima kasih tuan-puan yang dah ready untuk kita mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu. Kalimah pertama tuan-puan yang kita jumpa pada surah Al-Baqarah ini adalah kalimah sana wa idza. Betul Mak Asli. Tahniah Puan Nursyazana.
Wa idza ni tuan-puan kita jumpa dengan mad asli. Panjang berapa harakat tuan-puan? Panjang 2 harakat. Wa idza laqul ladzina. Kemudian laqul. Kat sini tuan-puan kita terus masukkan dekat lam. Maka waw mad asli ni diabaikan. Mana kata laqul terus masuk dekat lam. Maka di sini ada beberapa hukum yang terlibat. Yang pertama Ustaz bulatkan dulu alif lam. Di atas lam terdapat tanda sabdu. Maka kita dapati hukum yang terlibat adalah alif lam syamsiyah. Baca dengan tekankan sebutan laqul ladzi. Boleh? Kemudian tuan-puan, di antara mereka juga terdapat padanya alif kecil yang ada bulat kecil alif yang ada bulat kecil yang kita panggil dia sebagai alif apa? Alif ziyadah. Alif tambahan yang ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. Ustaz kata dapat laqul ladzina. Kemudian zi pula. Tuan-puan, kita jumpa dengan kalimah zi. Ya tak berbaris. Kita jumpa dengan apa ni? Mad asli. Baca panjang berapa harakat? 2 harakat. Betul. Tahniah tuan-puan yang bantu hurai sekali. Hebat. Terbaik. Sambung lagi selepas kalimah apa tadi? Walladzina. Laqul ladzina amanu. Kemudian kalimah amanu pula. Kalimah amanu di sini adakah dia mad asli tuan-puan? Bukan. Asalnya mad asli tapi kalau belakangnya terdapat huruf hamzah, dia tak jadi mad asli, dia jadi mad. Betul. Masya Allah. Laju tuan-puan hurai Mad badal. Tepat sekali. Mad badal panjang 2 harakat juga. Boleh? Amanu. Kemudian amanu qah. Kemudian waw tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli panjang 2 harakat. Amanu. Kemudian tuan-puan yang dirahmati Allah, jumpa dengan alif bulat kecil. Kita panggil sebagai apa dia? Alif ziyadah. Alif tambahan yang ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. Alright. Sambung lagi. Amanu qanu. Kemudian kalimah berikutnya qa. Alif tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli lagi sekali. Panjang 2 harakat. Okey. Qalu. Kemudian tuan-puan, kita dapati ada waw berombak. Kebiasaannya dan semestinya waw berombak ini dia mesti berjumpa dengan apa? Huruf hamzah lah. Cuba kita tengok di bawah. Nampak tu? Qalu ni tadi. Qalu ni tadi waw berombak dia jumpa dengan huruf hamzah pada kalimah So Ustaz tulis kat atas lah Ustaz tulis kat atas huruf hamzahnya tadi kat sini Maka bila bertemu waw berombak jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berasingan, jawapannya apa tuan-puan? Cuba tulis di ruangan komen laju-laju. Jawapannya adalah mad jaiz. Mad jaiz
munfasil. Baca panjang 4 ataupun 5 harakat. Betul, Masya Allah. Laju tanpa hurai. Kemudian jangan terlupa di antara mad jaiz ni tadi terdapat juga alif bulat kecil ataupun kita panggil sebagai alif ziyadah. Ataupun biasa jumpa tak dengan alif ziyadah ni bila baca Quran. Kadang-kadang confuse. Ini nak baca macam mana ni? Bulat kecil ni. Nama dia adalah alif ziyadah. Alif tambahan yang ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. Dapat? Okey, kita sambung lagi. Selamat datang tuan-puan yang baru sertai live mengaji Ustaz. Malam ni agak lewat sikit kita buat live. Ustaz tadi tak apa larat. Tidur dulu tadi. Ni dah segar balik dah ni. Baru kita bersiaran. Jadi tuan-puan yang dapat tengok live, Alhamdulillah. Yang tengok siaran ulangan pun, ahlan wa sahlan. Okey tuan-puan, kita sambung lagi kalimah berikutnya. Amanna. Kita jumpa apa tuan-puan? Betul. Alif waw ya ataupun kita panggil sebagai huruf mad sekiranya sebelumnya terdapat huruf hamzah, maka hukum yang terlibat adalah mad. Mad apa tuan-puan? Mad badal. Baca panjang 2 harakat. Manna. Kemudian nun sabdu bertemu sebelumnya huruf yang berbaris tunggal, maka hukum yang terlibat apa dia? Hukum yang terlibat adalah betul, Masya Allah. Pantas tuan-puan hurai Padu. Wajibul gunnah. Wajib kita dengungkan bacaan sekadar 2 harakat. Amanna. Gitu. Okey, tuan-puan sambil-sambil tu bantu Ustaz tap skrin boleh. Kita capaikan 10,000 yang pertama. Kemudian amanna. Na pula tuan-puan kita jumpa dengan mad asli panjang 2 harakat. Boleh? Dapat? Alright. Kita sambung lagi kalimah berikutnya. Wa idza alif tidak berbaris. Kita dapati hukum yang terlibat adalah apa dia? Mad asli panjang 2 harakat. Wa idza khalau. Terima kasih. Betul jawapannya, Masya Allah. Kalimah berikutnya khalau. Khalau jumpa dengan apa tuan-puan? Waw bertanda sukun. Adakah dia mad asli? Bukan. Hukumnya adalah harfun lin ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai huruf lin. Dia bukan mad lin dia huruf lin sahaja. Huruf lin, maka bacaan lin yang kita kena buat. Bacaan lin ni macam mana? Kita kena baca dengan lembutkan sebutan. Wa idza khalau. Gitu. Boleh? Sambung lagi tuan-puan. Di antara seterusnya, lepas daripada waw sukun ini, terdapat alif bulat kecil sekali lagi. Banyak pula pagi ni alif ziyadah. Alif ziyadah. Alif tambahan yang ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. Puan Haliza, bacaan lin lembut beralun. Dia lembut dan lunak, tu istilah dia. Khalauina. Sambung lagi tuan-puan. Kalimah berikutnya ilah. Ilah pula.
Ila jumpa dengan apa? Sana kita tengok bawah dulu. Okey, tak ada kaitan. Okey, ila kita jumpa dengan alif kecil. Maka hukum yang terlibat adalah mad asli. Baca panjang 2 harokat. Ila. Sambung lagi tuan-puan. Syayatinihim. Kalimah berikutnya pula. Syayatinihim. Tuan Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sambung lagi tuan-puan. Alif kecil. Kita dapati hukum yang terlibat adalah mad asli. Panjang 2 harokat. Ya tak berbaris juga. Mat apa? Mat asli. Ustaz, senangnya Ustaz jumpa mat asli. Itulah mat asli antara hukum yang terbanyak dalam Quran. Sebab tu kalau Ustaz mula mengajar tajwid, Ustaz akan mulakan dulu dengan bab mat asli. Kerana bab ini adalah bab yang sangat mudah dan sangat senang nak cari dalam Quran. Selamat datang tuan-tuan yang baru masuk live mengaji Ustaz pada malam ni. Alhamdulillah ada 100 lebih mata memandang. Bantu tap-tap skrin insya-Allah sambil-sambil tu. Puan Haliza, Ustaz, apa beza mat asli dengan mat tabi'i? Dua-dua benda yang sama, nama je, istilah je digunakan berbeza. Mat tabi'i adalah mat asli adalah mat tabi'i. Kalau tajwid ni, kalau kita belajar lagi dalam, sebenarnya banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan. Okay, so tak ada masalah pun. Okay, kalau tanpa berpegang dengan mat asli, silakan. Kalau berpegang dengan mat tabi'i pun boleh, tak ada masalah. Kita meraihkan pelbagai perbezaan. Boleh? Kita sambung lagi tuan-puan. Kalau jumpa mim yang bertanda sukun, betul, jawapannya izhar syafawi. Tips yang Ustaz kongsikan sebelum ni, kalau tanpa baca Quran kan, tengah-tengah baca Quran jumpa mim sukun, mim yang ada tanda sukun, bukan mim yang tak ada tanda. Kalau mim ada tanda sukun begini, confirm dia adalah izhar. Boleh? Confirm dia adalah izhar syafawi. Kita baca dengan jelaskan sebutan syayatinihim qanu. Boleh? Terima kasih tuan-puan yang bantu tap-tap skrin. Alhamdulillah kita dah capai 10,000 like yang pertama. Subhanallah. Terima kasih tuan-puan. Alhamdulillah. Okey. Sambung lagi tuan-puan. Uraian tajwid berikutnya. Qanu. Qa pula alif tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli. Panjang 2 harokat. Qalu inna. Kemudian waw berombak. Jumpa dengan siapa? Dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah yang berasingan. Maka hukum yang terlibat adalah majais munfasil. Baca panjang 4 atau 5 harokat. Dapat? Kemudian di antara mereka adanya alif bulat kecil. Hukumnya adalah alif ziyadah. Alif ziyadah apa fungsinya? Ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. So abaikan sahaja. Qalu inna. Kemudian nun bertanda sabdu bertemu sebelumnya huruf hamzah. Tak kisah huruf apa pun dia bertemu, yang penting huruf tersebut ada baris tunggal. Kalau nun atau mim yang bertanda sabdu sebelumnya huruf berbaris tunggal,
Maka tuan-puan, kita akan sebut dia sebagai apa dia? Masya Allah, laju tuan-puan hurai terbaik. Masya Allah. Tuan-puan dah semakin hebat dalam menghurai tajwid. Wajibul gunnah. Wajib tuan-puan kita dengungkan bacaan sekadar 2 harakat. Inna. Kemudian jangan tertinggal di depannya ada alif tidak berbaris. Maka kita jumpa dengan mad asli panjang 2 harakat. Inna. Sambung lagi. Ma'akum. Kemudian mim sukun. Tadi saya dah bagi tahu, kalau mim sukun confirm dia mengambil hukum izhar. Izhar apa? Syafawi. Kerana dia berjumpa selain daripada huruf mim dan ba. Dapat? Kita sambung lagi seterusnya. Nun bertanda sabdu bertemu sebelumnya huruf yang berbaris tunggal. Ni penting ni. Kalau nun sabdu sebelumnya berbaris tanwin, dia tak jadi wajib gunnah, dia jadi hukum lain. Sebab itulah Ustaz mention kat sini, sekiranya nun sabdu bertemu sebelumnya huruf berbaris tunggal. Betul. Nun bertasydid. Betul juga. Tasydid tu istilah yang samalah. Sabdu. Maka hukum yang terlibat adalah wajibul gunnah. Wajib tuan-puan kita baca dengan dengung sekadar 2 harakat. Dengung tu macam mana Ustaz? Kena tekankan. Innama. Kemudian tuan-puan sambung lagi. Ma alif tak berbaris. Betul. Masya Allah. Laju tuan-puan hurai. Semakin bijak dan pandai. Alhamdulillah. Ma asli panjang 2 harakat. Terbaik. Masya Allah. Sambung lagi tuan-puan. Innama nahnu. Nahnu ha pedas kita baca dengan nipiskan sebutan Nahnu. Jangan baca tebal. Nahnu salah. Ha pedas. Nahnu. Dia ada hamas dia kat sini. Nahnu. Ha ini dia ada hamas dia. Kita baca dengan berangin. Bunyi bisikan angin. Nahnu. Boleh? Kemudian Okey, ni soalan tambahan. Tuan-puan, kalau huruf sin bertanda sukun. Okey. Kalau huruf sin bertanda sukun, dia akan bawa mai satu sifat. Kalau tadi kan tadi kita sebut sebagai hamas. Sifat yang keluar padanya. Tapi kalau sin bertanda sukun, apakah sifat yang keluar pada huruf sin ini? Ustaz bagi 2 soalan. Soalan pertama, sila sebutkan nama sifat huruf tersebut. Yang kedua, sila sebutkan huruf sin bertanda sukun ini, dia punya bunyi dia macam bunyi haiwan apa? Cuba tuliskan 2 jawapan ini di ruangan komen. Laju-laju cepat. Nanti kita bincangkan apakah hukum tajwid yang terlibat di sini. Sebelum tu Ustaz jawab dulu soalan sahabat kita. Izhar syafawi tu berapa huruf Ustaz? Izhar syafawi tu mim sukun sahaja. Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dan ba. Masya Allah. Jawab ula. Puan Fazila, tafashi. Okey, lagi-lagi teruskan menghurai. Saat lagi kita cari jawapan siapa yang tepat. Huruf Puan Haliza, huruf sin bertanda sukun, sofir. Sama-sama. Okey. Macam-macam jawapan ni, Masya Allah. Okey.
Kita tunggu lagi seorang dua menghuraikan. Ustaz ulang sekali lagi, mungkin ada yang baru masuk dalam live Ustaz. Soalannya adalah huruf sin ketika bertanda sukun, dia akan bawa mai satu sifat huruf. Apakah sifat huruf yang dia bawa bersamanya? Dan apakah bunyi yang keluar daripada sin yang bertanda sukun ini macam haiwan apa? Ada dua soalan. Okey, boleh tuliskan jawapan di ruangan komen. Nak tahu tak jawapannya? Kalau tuan-puan nak tahu, tulis dekat komen nak. Okey, tulis di ruangan komen jawapan nak tahu. Kalau nak tahulah. Puan Liana nak, Sauda nak, Salina, Rubiah, Cik Su Frame, Fazila Ani, user nak, Umi. Okey. Puan Haliza. Okey, Nurul Syazana. Terima kasih. Yoji. Tak tidur lagi ni. Ibu Mai nak Ustaz. Okey. Jawapannya adalah, kalau tadi tuan-puan ada cakap beberapa jawapan lah. Jawapan yang Ustaz pilih, soalannya yang pertama tadi adalah sifat huruf yang keluar di sini. Jawapannya adalah as-safir. Dan bunyi haiwan yang terhasil ketika bertanda sukun adalah bunyi ular. Ada dua jawapan tuan-puan. Tahniah bagi tuan-puan yang jawab dengan betul. Kalau yang jawab dengan hamas, jawapan tuan-puan tak tepat. Kenapa Ustaz? Sebab huruf sin yang bertanda sukun, dia akan bawa keluar satu sifat yang dipanggil sebagai as-safir. As-safir ni dalam istilah tajwid, dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai mendesir. Mendesir. Gitu. Dan tuan-puan kalau perasan, bila kita baca gitu kan, bunyi dia macam ular, betul tak? Dia punya anginnya tu mendesir. Pantulan angin tu. Itulah dipanggil sebagai. Ni untuk sin saja ke Ustaz? Tak. Ada lagi huruf lain selain daripada huruf sin. Dan tadi tuan-puan ada jawab tafashi kan? Tafashi tuan-puan, dia hanya khusus kepada huruf shin sahaja. Kita ada bincangkan pada sesi semalam kot. Mana huruf shin? Tak jumpa pula. Kita ada bincangkan pada sesi yang lepas. Kalau huruf shin bertanda sukun sahaja, yang kita panggil sebagai tafashi. Kalau selain daripada huruf shin, dia tak panggil sebagai tafashi. Boleh? Ni ilmu tambahan malam ni. Tafashi hanya khusus kepada huruf shin sahaja. Huruf sya tu, yang ada titik 3 tu. Kalau huruf sin, sifat yang terlibat adalah as-safir. Betul Puan Latifah. Tafashi berhamburan. Dapat? Okey, sambung lagi. Tahniah tuan-puan yang dapat jawab dengan betul. Okey, bagus. Kemudian mustahzi'un. Di penghujung ayat 14 suratul Baqarah, kita dapati ada waw tidak berbaris. Adakah dia mat asli? Tidak. Kalau kita wakafkan, dia tak jadi mat asli, dia akan jadi mat arid lisukun. Boleh baca 2, 4 atau 6 harukat. Mustahzi'un. Setakat tu dapat ke? Masya Allah. Tuan-puan bantu tap skrin sambil-sambil dengar huraian Ustaz. Masya Allah. Bagi tuan-puan yang baru sertai kelas tajuk kita pada malam ni, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagi tuan-puan yang baru sertai dan rasa seronok dengan cara Ustaz hurai, tuan-puan boleh jadi members. Dekat atas ni kan ada love
ada plus love kat sini. Tuan-puan tekan, tuan-puan jadi members nanti. So apa-apa kelas yang Ustaz buat lepas ni, tuan-puan boleh sertai. Tu dah ada dah. Puan siapa ni nama? Puan Indah. Menjadi members yang ke-1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi tuan-puan. Ayat 14 surah Baqarah dah pun selesai. Puan Rubiah, seronoklah Ustaz. Mudah faham, alhamdulillah. Allah yang bagi faham. Ya, Ustaz hanya menjadi wasilah, perantara sahaja. Ya, tuan-puan yang usaha nak cari kelas tajwid. Jadi alhamdulillah inisiatif yang Ustaz buat. Kita cari masa untuk berjumpa dengan tuan-puan. Kita mengajar secara percuma sahaja. Kebun Satu Family, Ustaz setiap hari ke live. Setiap hari ada. Kadang pagi, kadang malam. Esok ada lagi, esok pagi. Sekitar jam, Allahumma salli ala Muhammad. Esok pagi sekitar jam 8 ke atas lah. Alhamdulillah terjumpa kelas ni. Alhamdulillah, selamat datang Puan Indah dan sahabat-sahabat lain. Kalau yang belum jadi members, Ustaz sarankan jadi members lah. So apa-apa kalau Ustaz buat nanti ada notification yang keluar. Okey, jom tuan-puan. Adakah anda semua dah bersedia nak sambung ayat yang ke-15? Tuan-puan komen laju-laju. Sedia. Okey. Alhamdulillah. Kebun Satu Family. Alright, lepas hantar nak sekolah saya tunggu live lagi, insya-Allah. Pagi-pagi live Ustaz sebenarnya tak menentu jugalah, ikut kalau Ustaz selesai uruskan family, uruskan anak-anak dan sarapan apa semua, Ustaz sambunglah buat live. Okey, sedia? Masya-Allah. Alright, kita sambung lagi. Tu Giman. Waalaikumsalam tuan. Okey, terima kasih respon yang diberikan. Jom kita sambung ayat yang ke-15. Sedia Ustaz sambil tap-tap. Masya Allah. Terima kasih tuan-puan yang bantu tap-tap skrin daripada awal tadi. Tak penat ke tangan tu? Masya Allah. Terima kasih. Baik tuan-puan, kita sambung lagi. Ayat 15 pula. Dimulakan dengan kalimah Allah. Kat sini satu soalan cepu mas. Soalannya adalah, kalimah Allah pada permulaan ayat 15 ni, biasanya kita baca macam mana? Kita baca Allah kan? Kita baca dengan Allah. Tapi soalan Ustaz, boleh tak kita baca dengan baris bawah? Allah. Kalau bawah illah. Ataupun bolehkah kita baca dengan baris depan? Allah. Ataupun sebenarnya tak kisah pun Ustaz, dia dekat awal ayat kan? So baca baris bawah ke baris depan ke boleh je kot. Ke macam mana? Cuba tuan-puan tulis dalam komen. Untuk kalimah Allah ni, dia baca baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, tak kisah je baca baris apa. Cuba tuan-puan tulis di ruangan komen. Tak boleh. Kalau permulaan ayat baca baris atas, kena baca baris atas. Alright, Ruqayyah Sulaiman. Tak boleh sebab ada lam. Sebab permulaan ada alif lam, kena baca baris atas. Baris atas. Bonda. Okey, Masya Allah. Terima kasih tuan-puan yang respon. Baca baris atas. Saudah. Okey, tuan-puan terima kasih respon soalan Ustaz. Hamzah wasal. Baris atas. Ustaz, ayat yang dibedah tajwidnya boleh tak di screenshot? Boleh. Sekejap lagi dah habis, kita hurai sampai ayat 15. Nanti Ustaz bagi screenshot lah. Dan tuan-puan kalau terlepas tak dapat tengok dari mula, kita rekod kelas malam ni dan kelas-kelas yang seterusnya semua Ustaz rekod dekat Ustaz punya YT. Nanti tuan-puan boleh singgah YT Ustaz. Nanti tengok kat profil Ustaz ada YT tu, tekan subscribe. Okay, so nanti dekat situ ada rakaman kelas. Macam malam ni, daily tajwid kita adalah daily tajwid yang ke-12. Terima kasih Yoyoji, tak boleh. Okay, Puan Siti Nur Kamaria, Hamzah Wassan. Terima kasih tuan-puan. Okay, jom kita padam jap yang tak berkaitan.
So, jawapan tuan-puan tepat baca baris atas. Tak ada yang kata boleh je baca mana-mana baris Jawapannya baca baris atas. Mungkin dalam ni ada yang tahu kenapa baca baris atas, ada yang sebut hamzah wasal, tapi mungkin juga ada kawan-kawan kita yang tak tahu. Maka malam ni Ustaz bagi tahu dia punya pendedahan dia. Kenapa mesti baca baris atas, Ustaz? Sebabnya tuan-puan, ni di awal ayat terdapat hamzah wasal ataupun nama lain dia alif wasal. Ada kepala sad di sini. Bila tuan-puan di awal ayat, di awal bacaan surah, di permulaan bacaan terdapat alif wasal. Kemudian di depannya terdapat huruf lam. Mana kata alif lam lah. Alif dengan lam pada permulaan hamzah wasal di sini, maka automatik baca baris atas. Itu kaedah dia. Kalau tuan-puan jumpa dengan hamzah wasal, kemudian depan hamzah wasal ni terdapat huruf lam, confirm terus baca baris atas. Dah tak payah fikir-fikir dah. Ya ke Ustaz? Iya. Contoh lain yang kita selalu baca setiap hari 17 kali sekurang-kurangnya, surah apa? Suratul Fatihah. Cuba tuan-puan tengok dalam surah Fatihah kan. Ustaz suka bagi contoh yang lain. Pada ayat kedua, Alhamdulillah. Cuba tuan-puan perhatikan pada surah Fatihah. Nampak tak? Mana ada baris permulaan ayat dia? Yang ada hanya hamzah wasal. Okey, bila ada hamzah wasal, nampak tak depan dia ada huruf lam? Ada. Maka bila ada huruf lam di depan dia, makna kata pada kalimah ni terdapat alif dengan lam, confirm baca baris atas terus. Alhamdu. Dapat? Begitu juga dengan ayat ketiga. Ar-Rahman. Nampak tak? Ada alif wasal, ada hamzah wasal. Kemudian di hadapannya ada lam juga. Bila ada lam, automatik terus baca baris atas. Dah tak payah fikir-fikir dah nak baca baris bawah ke, baris depan ke. Kalau ada alif lam, terus baca dengan baris atas. So, hukum yang terlibat di sini kita bagi sebagai hukum hamzah wasal. Itu jawapan dia. Dapat tak? Masya Allah. Mudah-mudahan tuan-puan dapat terjawab soalan. Kalau yang tadi jawab hamzah wasal betul lah tu. Ustaz terangkan dengan lebih detail supaya mungkin kawan-kawan kita yang tak tahu jadi tahu. Yang dah tahu dapat lagi mantapkan pengetahuan tuan-puan. So baca dengan baris atas. Dapat? Alright. Sambung lagi tuan-puan yang dirahmati Allah. Allahu yes. Ni font yang kita guna ni ada problem sikit. Abaikan je ni Allahu baris depan ni. Dia punya font dia problem sikit. So kita layan je lah Kalau tengok kat sini ayat ke-15, Allahu ni baris depan Allahu. So kat sini sepatutnya baris depan je lah ada tambahan baris pula. Okay, yang tak ada kaitan baris tu kita abaikan saja. So bila jumpa kalimah Allah juga kita sebut sebagai ini tak ada dalam font sebenar alif kecil di atas Allah tu tak ada. Dalam Quran sekarang yang terkini dia tak ada dah alif kecil di atas kalimah Allah. So kat sini hukumnya adalah lafzul jalalah. Baca dengan tebal ke nipis? Baca dengan tebal. Kenapa baca dengan tebal? Sebab permulaan ayat tadi baca baris atas. Sekiranya sebelumnya berbaris atas, maka baca dengan tebal. Allah. Allahu. Tuan-puan jangan baca Allahi. Salah kalau tuan-puan baca Allah. Allah salah lah. Kurang tepat. Allahu. Okey. Kemudian yastahzi'u bihim. Kita terus. Mim sukun. Okey, kita cari hukum tajuk yang berkaitan
Kalau kat sini ada, cuma yang ini sifat-sifat huruf. Kita pergi kepada sifat hukum tajuk yang basic. Mim sukun, hukum apa? Izhar, sya, fa, wi. Baca dengan jelas. Bihim, bihim. Gitu. Boleh? Sambung lagi, mim sukun jumpa dengan selain daripada mim dan ba. Alright. Sambung lagi, wa yamudduhum. Wa yamuddu, du tekankan sebutan, kemudian hum. Mim sukun sekali lagi. Kalau jumpa mim sukun, confirm kita panggil dia sebagai apa? Izhar, syafawi. Baca dengan jelaskan sebutan. Okay, so kita sambung lagi. Fi, ya tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli, panjang 2 harokat. Tu yanihim, ya tak berbaris. Baca dengan ya tak berbaris pula. Alif kecil. Ni dah awal pagi dah ni. Dia tersyasyul-syasyul dah. Tu yanihim. Kemudian mim sukun jumpa dengan selain mim dan ba, jumpa dengan izhar syafawi. Syukran, izhar syafawi. Baca dengan jelaskan sebutan. Tu yanihim. Boleh? Okey, Ustaz minum sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi Tuan Puan. Dah nak ambil dah. Tuan Puan tak ngantuk ke? Dah 1 lebih dah ni, tak tidur lagi ni. Masya Allah. Terima kasih yang support kelas Ustaz. Walaupun dah, ini dah bukan kira tengah malam dah ni, dah awal pagi dah, boleh tahajud dah ni. Masya Allah. Ya'mahun, penghujung ayat ke-15. Kita jumpa dengan mad arid lisukun. Boleh baca dengan 3 keadaan, 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Puan Suria, saya baru tersedar dari tidur. Masya Allah, baru bangun Ustaz. Masya Allah, baru bangun. Mengantuk tapi ilmu tu penting. Subhanallah. Terima kasih Tuan Puan. Ustaz terharu Tuan Puan dapat stay up ni. Mau belajar tak mengantuk Ustaz. Alhamdulillah. Mari sukun baca 2, 4, 6 harakat. Tuan Puan, tadi ada yang kata Ustaz, saya nak screenshot boleh ke? Boleh. Why not? Okey, ni hari ni ayat 14 dan 15. Boleh screenshot ambil cepat-cepat, laju-laju. Ustaz zoom sikit lah, macam kecil sangat pula dah. Okey, surah ni ayat 14 dengan 15. Dah screenshot dah. Kita ke bawah lagi. Okey, ambil. Jangan tak ambil. The cutest. Waalaikumsalam. Maaf nak tanya, ma'adili sukun ni mesti di hujung sahaja ya? Atau boleh di tengah-tengah ayat? Masya Allah. Soalan menarik ni. Jawapannya adalah boleh sahaja di tengah-tengah ayat pun boleh. Yang penting cukup syarat. Nak tengok tak contoh? Kita ambil contoh Saya ambil contoh ayat Quran lah. Okay, the cutest yang bertanya. Okay, boleh ke Ustaz jawab soalan ni? Ke Tuan Puan Nasr? Ustaz, esok je lah Ustaz. Okay, tak apalah Ustaz jawab soalan satu Okay, Ustaz jawab soalan the cutest. Soalan dia tadi, ma'aril sukun ni adakah ianya hanya di hujung ayat je? Jawapannya tidak. Dia juga boleh berada di pertengahan ayat. Contohnya
Ni pada ayat 9 Surah Baqarah ayat 9. وَمَا يَخْدَعُونَ. Contoh Ustaz nak berhenti dekat وَمَا يَخْدَعُونَ kat sini. Kalau kita berhenti kat وَمَا يَخْدَعُونَ di tengah-tengah ayat 9 ini, dia boleh jadi ma'arid li sukun. Sebab apa? Sebab ma'arid li sukun, dia mesti ada 3 syarat ni. Berapa syarat? 3 syarat. Syarat pertama, mestilah alif waw ya yang tak ada baris. Ada tak alif waw ya tak ada baris di sini? Ada. Syarat kedua, mestilah di hujung ayat. Ni bukan hujung ayat. Atau diwakafkan bacaan. Kita berhentikan kat sini bacaan. So, syarat kedua ada betul. Kemudian syarat yang ketiga, dia mesti diapit dengan 2 huruf berbaris. Makna kata alif waw ya sebelum dia dan selepasnya mestilah ada huruf yang berbaris. Kita boleh baca dengan 246. So kita berhenti kat sini kan. Wa ma yakhda'un. Cukup 3 syarat tu, jadilah ma'arid li sukun. Dapat ke? Saya bagi lagi satu contoh. Cuba the cutest tadi cari. Contoh kalimah di sini amanan nas. Soalan Ustaz, amanan nas ni jadi ma'arid li sukun tak kalau kata kita berhenti dekat nas? Cuba komen. Jadi tak amanan nas ni ma'arid li sukun? Tulis laju-laju. Ahmad fi, satu lagi syarat. Ma'arid li sukun sebelum waw mesti baris depan. Syarat yang Ahmad fi bagi tu betul. Cuma dia kalau waw dia confirm baris depan punya. Tak ada, dia automatic baris depan. Dia tak ada dalam Quran ni waw tiba-tiba sebelumnya baris atas, tak ada. Itu dah memang automatic dah. Tapi yang 3 syarat Ustaz bagi tu, dia syaratnya berubah-ubah. Maka kita kena cari betul-betul. Jadi, okey. Terima kasih tuan-puan yang menghurai soalan. Okey, jom kita gunakan 3 syarat tadi. Syarat pertama apa? Alif wawiyah tidak berbaris. Pada kalimah an-nas ni ada tak? Ada alif tak berbaris. Kemudian syarat kedua apa? Syarat kedua mestilah di hujung ayat atau diwakafkan. So, situasi di sini kita wakafkan amanan nas. Kemudian tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat ketiga mestilah diapit dengan 2 huruf berbaris. Sebelumnya baris atas, selepasnya baris berbaris juga. Maknanya sebelum dan selepasnya huruf yang berbaris. Cukup syarat, maka jadilah mad asli. Ma'arid li sukun. Tapi kat huruf nun tu ada sabdu, boleh juga, boleh. Yang penting berbaris. Tak kisahlah baris tanwin ke, ada sabdu sekali ke. Yang penting sebelum dan selepasnya berbaris. Jadilah mad arid li sukun kalau kita berhenti. Dapat? Okey, Ustaz bagi lagi contoh seterusnya. Okey, Ustaz nak berhenti kat sini pula. Amanu. Ustaz nak berhenti dekat amanu pula. Okey, Ustaz nak berhenti dekat amanu pula. Gunakan 3 syarat tadi. Cukup syarat tak? Amanu ni jadi ma'arid li sukun tak kalau kita berhenti? Cepat. Tulis jawapan. Jadi ke tak jadi? Kalau jadi cakap jadi. Kalau tak jadi cakap tak jadi. Puan Latifah tak boleh. Robiah tak boleh. Nur Hazlin tak boleh. Maaf Ustaz. Tak boleh pula Bismillah. Aminu jadi tak? Tak jadi. Okey, terima kasih, Masya Allah. Dah awal pagi ni pun ramai lagi yang sertai. Terima kasih tuan-puan. Ustaz terharu ramai yang sertai kelas Ustaz. Sambil-sambil tu bantu tap-tap skrin boleh. Kita capai 20,000 insya-Allah.
Okey, jawapannya tak jadi. Ya, Masya Allah. Kenapa tak jadi? Kita cuba perhatikan sama-sama. Amanu. Okey, kita gunakan 3 syarat tadi. Syarat pertama apa? Alif, waw, ya tidak berbaris. Ada tak? Ada. Ni waw tak berbaris. Kemudian syarat kedua, mestilah di hujung ayat ataupun diwakafkan bacaan. Nah, situasi kat sini diwakafkan bacaan. So 2 syarat dah diikuti. Syarat ketiga, diapit dengan 2 huruf berbaris. Ada tak? Tak ada. Aminu, betul. Aminu, okey. Syarat ketiga, diapit dengan 2 huruf berbaris. Ada tak? Cuba tengok. Hanya belakang waw sahaja ada nun yang berbaris. Depannya tak ada baris. Ni alif ziyadah. Alif ziyadah ni bukan baris. Ya. Maka bila tak cukup syarat, maka tak boleh kita sebut sebagai ma'adili sukun. Aminu silap. Aminu bukan amanu. Aminu Aminu tuan-puan, di sini hanya jadi mad asli sahaja. Tak jadi ma'adili sukun sebab syarat ketiga tidak diapit dengan 2 huruf berbaris. Macam itulah dia punya kejadiannya. Setakat ni dapat ke? Itulah dia punya istilah dia. Ustaz bagi lagi satu lagi contoh. Tuan-puan cuba bagi tahu Ustaz, dia jadi ma'adili sukun tak kat sini? Satu lagi contoh. Okey. Ayat 16 ni Ulaika alladhina ishtarau dhalalata. Kalimah dhalalata. Kalau kata Ustaz nak berhenti dekat sini, dhalalah, jadi tak ma'adili sukun. Cuba tuan-puan komen laju-laju. Kalau jadi cakap jadi. Kalau tak jadi tulis tak jadi. Sampai-sampai tu insya-Allah tuan-puan bantu tap-tap skrin boleh. Kita capai 20,000 pertama insya-Allah. Jadi ke tak jadi ni? Tak jadi. Tak. Okey, masya-Allah tak jadi. Masya-Allah ramai tuan-puan ni tak tidur ke? Tadi ada yang kata baru bangun, terjaga, terkejut pun, macam-macam jawapan ni. Tuan-puan ni memang tiap malam tidur lewat ke ataupun tertunggu-tunggu kelas Ustaz? Tak tahu Ustaz. Kak Leha kata tak tahu. Tak jadi boy. Okey, masya-Allah. Bestnya kelas ni. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Tuan-puan, kalau tuan-puan tak nak terlepas kelas tajuk yang Ustaz buat, kerja shift malam Ustaz. Subhanallah. Apa nama ni? CPYX kerja shift. Macam mana jadual tidur? Yalah, kita kan kalau kita tidur malam kan, yalah kalau ikut rutin biasa kita tidur waktu malam kan. Kalau shift malam tu dia bangun. Jadi waktu tidur tu macam mana? Ustaz sangat respect dekat kawan-kawan, dekat sahabat-sahabat kita yang cari rezeki, tak tidur malam, kerja shift malam. Subhanallah, mudah-mudahan diberkati rezekinya, diberikan kesihatan. Terima kasih Orchid berkongsi rezeki, masya-Allah. Tuan-puan, kalau yang belum jadi members, dekat atas ni kan, ni Ustaz tunjuk ni, atas ni ada love, button love ni. Tuan-puan jadi members. So setiap kali Ustaz buat kelas mengaji, tuan-puan akan dapat notification. Cikgu frame foto canvas viral. Tunggu suami balik kerja call 2.15 pagi. Subhanallah. Dalam ni ada pejuang-pejuang mencari rezeki. Alhamdulillah. Jadi Ustaz dapat temankan lah tuan-puan yang tunggu suami, yang kerja shift malam, dapatlah belajar tajwid. Okey, baik. Terima kasih, Masya Allah. Dah ada 20,000 like dah. Terima kasih Orchid menjadi members yang ke-124. Alhamdulillah. Nak belajar tajwid Ustaz? Masya Allah. Okey, terima kasih.
Jom tuan-puan, tadi tuan-puan tadi komen kan, tak jadi, tak boleh. Apa ni, Narma Samsudin kerja shift malam juga. Subhanallah. Wak Anjut, kelas terbaik Ustaz. Sebab jelas dan mudah. Kak Leha, terima kasih Ustaz bimbing saya, bimbingannya. Sama-sama. Okey, jom. Kita lagi kita sembang lagi. Kita bantu dulu sahabat-sahabat kita tadi cari jawapan. The cutest, setuju sangat-sangat. Alhamdulillah, ya. Ustaz cuba memudahkan urusan sahaja. Kebetulan tadi sebenarnya Ustaz nak buat live tadi lepas Isyak tadi. Tadi lepas Isyak tertidur, letih sangat tadi. Tertidur bangun-bangun tadi dah pukul lebih kurang pukul 11 tadi. Teringat dekat tuan-puan, tadi nak buat live tadi tertidur pula dah. So Ustaz solat apa semua dah selesai, barulah kita buat live. Dalam fikiran tu duk fikir, buat live tengah-tengah malam ni ada tak orang nak tengok ni. Tak apalah, buat je lah. Siapa yang tertengok tu rezeki dia lah. Siapa yang tersinggah dalam live mengaji malam ni rezeki dia. So malam ni Ustaz segar bugar. Dah tidur lama lah tadi. Lepas maghrib tadi tertidur lah sampai pukul 11. Okey, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saja nak sembang-sembang teman-teman. Okey, jom kita kembali dekat kita punya soalan tadi. Soalan Ustaz, Mr. Secret, terima kasih. Thank you for the rose. Soalan Ustaz tadi, dekat dalalah ni jadi tak ma'adili sukun kalau kita berhenti, tuan-puan kata tak jadi. Okey. Tersinggah juga, alhamdulillah. Puan Hazia, selamat datang. Okey, dalalah ni tak jadi sebab kita gunakan 3 step tadi tuan-puan. Step pertama apa dia? Alif waw ya tidak berbaris. Ada tak kat sini? Ada ni alif kecil ni, alif waw ya tak berbaris. Yang kedua diwakafkan bacaan, ada tak? Ada. Yang ketiga diapit dengan 2 huruf berbaris. Cuba tuan-puan tengok. Alif ini diapit dengan 2 huruf berbaris ke? Jawapannya tidak. Dia diapit lebih daripada 2 huruf. Jadi 3. Cuba tuan-tuan tengok. Sebelum dia lam, selepasnya lam dan juga ta. Bila mana ada lebih daripada 2 huruf yang mengapit huruf mad ini, dia tak jadi ma'adil disukun. Faham? Gitulah jawapan dia. So itulah asbabnya tak jadi ma'adil sukun. Dapat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Aidan Irisham. Alright, selesai. So ma'adil sukun macam mana Ustaz? Macam ini. Ni muhtadin. Sebab itulah ma'adil sukun ini kebiasaan berada di hujung ayat. Sebab cuba kita tengok, kita gunakan 3 syarat tadi. Alif waw ya tidak berbaris. Ada tak? Ada ni huruf ya. Kemudian di hujung ayat, di hujung ayat. Kemudian diapit dengan 2 huruf berbaris. Selepasnya huruf yang berbaris, maka kita baca dengan ma'arid li sukun. Vin SYV. Yang tadi tu jadi hukum apa Ustaz? Kat sini dekat dalalah, kalau tanpa nak berhenti kat sini, dia jadi hukum tamarbutah. Tamarbutah ini tuan-puan, ni hukum lain pula. Ustaz terang sikit je lah. Dia panjang huraian dia. Kalau kat sini, mana-mana ayat lah, kalau tuan-puan jumpa dengan ta bulat, dia panggil ni, ataupun istilah tajuk kita panggil sebagai ta marbutah, maka kita akan tukarkan ta marbutah ini dengan ha bulat. Kita akan baca macam mana? Kalau kata nak berhenti kat sini lah. Ulaika allazina dalalah. Ta marbutah ni bertukar menjadi ha bulat kalau kata berhenti di sini. Dapat? Itulah dia punya kaedah dia. Alhamdulillah. Alright, selesai. Mudah-mudahan tuan-puan yang bertanya berkaitan dengan ma'arili sukun dapatlah menjawab persoalannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, tuan-puan.
Dah pukul 1 lebih dah ni, 1.30 dah. Ada lagi soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita tamatkan perkongsian kita pada malam ni. Terima kasih Ustaz banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Saya dah mengantuk ni. Selamat malam. Sangat-sangat jelas Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai perkongsian kita pada pada pagi ni ya. Bukan malam dah ni, pagi dah. InsyaAllah ada rezeki esok pagi sekitar jam 8 pagi gitu, kita akan jumpa lagi untuk menyambung perkongsian huraian tajwid macam kita buat malam ni. Tuan-puan, minum air Milo banyak-banyak, hilang mengantuk Ustaz. Sudah. Ada buku tajwid tak Ustaz? Ada buku tajwid Ustaz sedang dihasilkan. Doakan ya, mudah-mudahan dipermudahkan. Tuan-puan ingat, dengan tuan-puan belajar hari ni kan formula-formula yang mudah ni, InsyaAllah nanti buku tajwid Ustaz keluar, tuan-puan boleh dapatkan lah. Dan tuan-puan yang belum jadi members kat atas ni, nampak ni, tekan love ni jadi members. So esok pagi dapatlah notification awal. Ya, Ustaz buat pagi ada, kadang-kadang tengah hari. Esok Ustaz buat sekurang-kurangnya 4 kali. Terima kasih Puan Hazia. Thank you for the 125 member. Esok 4 kali Ustaz buat live. 4 kali Ustaz? Ya. Pertama pagi esok dalam pukul 8 lebih gitu. Kemudian sehari pukul 12 pula. Pukul 12 Ustaz buat live lagi. Kemudian maghrib, lepas maghrib Ustaz ada kuliah maghrib, Ustaz buat live juga. Lepas tu malam, macam ni lah malam, dalam sekitar pukul 10.30 ke atas gitu, tuan-puan akan jumpa Ustaz. So esok 4 kali lah. Tuan-puan larat tak larat je nak join. Okay. Dah jadi member dapat notification kat mana Ustaz? Oh, nanti kalau Ustaz buat live, automatik nanti keluar dekat phone tuan-puan. Keluar, ting, Ustaz Tajwid was live. Gitu. Itu kelebihan lah. Dan juga jangan lupa follow, nanti akan ada notification juga. Okey. Waalaikumsalam Puan Luna. Larat ya. InsyaAllah mudah-mudahan, doakan Ustaz mudah-mudahan terus diberikan kesihatan tubuh badan, ya, diberikan suaranya dapat sentiasa memberi manfaat dekat masyarakat lah. Ya, setiap hari Ustaz cuba menggunakan masa yang ada berkongsi ilmu tajwid ya kepada masyarakat secara percuma je tuan-puan. Tak perlu bayaran pun. Ya, sebab Ustaz yakin dan percaya tak ramai di kalangan kita, adalah, dan ada di kalangan kawan-kawan kita yang mungkin kurang berkemampuan ya. Komitmen sekarang luar biasa tuan-puan. Kalau pergi kedai, kalau pergi pasar raya nak pergi beli beras, dia fikir dah, dia tengok dulu harga. Dulu ambil beras main ambil je, tapi sekarang masya-Allah, nak pergi beli beras, pergi tenung dulu. Baru-baru ni viral, ada orang rekod dekat pasar raya, dekat tempat beras, ramai orang dekat tempat beras, tapi masing-masing termenung. Sebab apa? Duk fikir dia punya beras tu nak beli mana satu. Harganya mencanak-canak naik. Masya Allah. Ya, itulah. Jadi Ustaz berinisiatif untuk buat kelas tajwid secara percuma, nak bantu semua orang celik Al-Quran. Dan tuan-puan, kelas Quran kita ni bersiri ya. Ustaz bukan langkah-langkah. Kalau yang malam ni punya, sebenarnya kita dah mula daripada surah Fatihah. Hari ni kita hurai sampai ayat berapa tadi? Ayat 15 kan? Ustaz sebenarnya dah mula daripada surah Fatihah. Ayat pertama sampailah sekarang dah masuk ayat 15. Esok malam sambung ayat 16 pula. Kalau yang pagi pula, pagi esok sekitar pukul 8 pagi ke atas, esok pagi kita hurai Allahumma salli ala Muhammad surah daripada belakang pula. Yang pagi punya kelas daripada belakang sampai ke depan. So ada kesinambungan daripada kelas kita lah. Semuanya percuma ya, tak ada apa-apa bayaran. Cuma kalau tuan-puan nak sertai yang premium, ada juga. Ustaz, saya nak belajar dengan lebih mendalam lah, ada tak kelas yang Ustaz buat lebih mendalam? Ada. Yang itu kita buat berkumpulan, yang Ustaz akan coach, Ustaz akan coaching, Ustaz akan ajar teknik, cara macam mana nak hurai sampailah tuan-puan mahir, sampai tuan-puan boleh buka kelas pula. Nampak Ustaz ceria? Itulah sebabnya dah tidur tadi. Bila dah tidur, dia dah tak ngantuk lah. Dah segar mata ni.
Masya Allah. Wallahu alam. Tuan-puan, sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ni. Terima kasih tuan-puan yang bantu tap-tap skrin daripada mula kelas, yang bantu share kita punya kelas mengaji, ada 41 share malam ni, dan juga yang berkongsi rezeki, tak berhenti berkongsi rezeki, berkongsi ros, apa lagi tadi, Masya Allah. Ustaz, yang coaching kelas tu berapa RM? Yang itu RM 150. Yang coaching kelas tu RM 150. Itu kelasnya berlangsung selama 8 bulan. Mana kata 1 bulan 150 lah. Itu coaching kelas yang kita buat. Dan alhamdulillah Ustaz dah ada lebih daripada 300 pelajar yang berjaya hurai sampai mahir. Kalau tuan-puan nak tengok kan, Ustaz sajalah kongsi, kok ada yang berminat. Sekarang ni Ustaz tengah buka penyertaan untuk kelas Advanced Tajwid siri ketiga. Sampai 24 Oktober sahaja penyertaan ini dibuka. Kalau tuan-puan rasa seronok lah Ustaz ajar, boleh tak saya nak belajar dengan lebih mendalam, formula, strategi yang lebih menarik, tuan-puan boleh join kelas Advanced Tajwid ini. Ambil nombor Ustaz. Okey, 011-2311-4782. Saya baru pertama kali masuk join Ustaz. Tak sempat. Setiap kelas berapa orang? Perkumpulan sekurang-kurangnya 20 orang peserta sahaja terhad. Kelas ini berlangsung seminggu, sebulan 4 kali. Mana kata sebulan 4 kali sesi lah. Setiap hari Selasa malam, Rabu pukul 8 sampai 10 malam. Yang mana sekarang ni sedang berlangsung siri kedua. Dan bila ramai yang meminta Ustaz buka lagi, sekarang kita sedang buka siri ketiga pula. Kalau tuan-puan rasa Ustaz saya nak join, ini peluang tuan-puan. Sebab saya buka 8 bulan sekali je. Mana kata kalau yang dah join kelas Advanced Tajwid ni, kalau tuan-puan tak ambil peluang ni, 8 bulan lepas tu baru Ustaz buka pula siri keempat. So rugi kalau tuan-puan tak ambil ni. Dan alhamdulillah yang dah sertai dalam ni, kita ada kongsi nota tajuk infografik dan animasi. Kita akan kongsikan formula makhraj. Dan yang paling penting apa dia? Dan yang penting bawah ni, kita akan kongsikan macam mana nak hurai tajwid sampai mahir. Buka je mana-mana ayat dalam Quran, dia boleh hurai dengan pejam mata. Tak adalah pejam mata. Dia dapat hurai tajwid dengan senyum je. Macam malam ni kan, tanpa dapat hurai satu-satu kan. Dapat tahu hukum tajwid dengan lebih menarik. Yurannya hanya 150 sahaja setiap bulan. Mana kata bulan pertama 150 sampailah bulan ke-8. Dan kalau tuan-puan join, Masya Allah banyak sangat benefit yang tuan-puan dapat. Ambil peluang ni, hanya 20 orang peserta terhad saja. Kelas tu hari apa Ustaz? Kelas ni hari Selasa malam Rabu. Setiap hari Selasa malam Rabu jam 8 sampai 10 malam 2 jam. Puan Latifah, dah tua ni Ustaz, boleh ke? Boleh sangat. Ustaz punya pelajar sekarang ni majoriti adalah warga emas. Yang paling berusia adalah umur 85. Umur 85 tuan-puan, dapat hurai tajwid. Macam mana Ustaz hurai malam ni? Punya hebatnya, dia kata Ustaz saya ni dah berusia lah Ustaz, boleh ke? Ustaz kata boleh. Kalau tuan-puan betul-betul nakkan ilmu tajwid ini, betul-betul nak tambah baik bacaan Quran, puan istiqamah. Dia kata okey Ustaz, saya cabar diri saya. Sekarang ni Masya Allah dah pun 6 bulan dia belajar. Alhamdulillah, kita bagi ayat Quran suruh hurai, sebiji dia hurai macam Ustaz hurai. Kalau tuan-puan betul-betul berminat nak tambah baik bacaan, ambil peluang ni. Peluang ni tak datang 2 kali, sekali je. Nak datang lagi 8 bulan lepas tu. Ambil peluang ni, kelas Advanced Tajwid. Yuran hanya 150 sahaja tuan-puan. Yuran ni lebih kepada komitmen sebenarnya. Kalau ikutkan bayarannya mahal lagi, tapi kita meletakkan 150 sebagai yuran komitmen. Dan juga kita sediakan modul
Ya, ada modul dalam ni, ada formula dalam ni yang kita gunakan untuk membantu tuan-puan ya, memudahkan kelas. Ni dah ada yang PM Ustaz ni. Tuan-puan yang belum PM, ambil nombor Ustaz siap-siap. Ustaz yang tak ada asas tajwid sesuai tak kelas ni sangat-sangat sesuai ya. Majoriti pelajar Ustaz sebelum ni boleh kata hampir majoriti yang tak ada basic tajwid. Tak tahu pun apa maksud tajwid. Dalam kelas advance tajwid ni, dalam ni lah Ustaz akan bagi tahu. Ustaz akan kongsikan apa itu tajwid, kenapa kena belajar tajwid, ya. Apa kepentingan dia, ada tak dalil dalam Quran. Masya-Allah. Ustaz, saya ni cepat pelupa. Tak apa. Dan yang menarik dalam kelas ni tuan-puan, kita ada siapkan rakaman kelas. Contoh, kalau tuan-puan join kelas ni kan, contoh ada masa tuan-puan tak dapat join, ada urusan keluarga ataupun tak sihat, kita juga sediakan rakaman kelas. Tuan-puan boleh tengok ulang-ulang kali sampailah faham. Setiap manusia pelupa, tak ada masalah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan berikan kefahaman. Ambil nombor Ustaz ni, nanti boleh bincang dengan keluarga, boleh bincang dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri masing-masing. Kalau betul-betul tuan-puan nak belajar, ambil nombor Ustaz, boleh WhatsApp Ustaz segera, kerana peluang ini hanya datang sekali sahaja. InsyaAllah tuan-puan akan lebih dapat berjumpa dengan Ustaz secara alam maya. Dah ada lagi yang PM dah tu. Masya Allah. 20 orang yang terhad saja tuan-puan. Ambil sekarang. Ambil dulu nombor Ustaz. Save siap-siap. Mana tahu kan nanti saat lagi tidur malam-malam terfikir, kenapa aku tak ambil peluang ni. Ambil dulu nombor Ustaz. Kod-kod nanti kan terbuka hati. Allah buka hati kan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita semua untuk mendalami ilmu Quran. Wallahu a'lamu bissawab. Okey. Wallahu a'lam. Ada tak yang nak join dalam ni? Cuba tuan komen. Kalau ada, cuba tulis komen. Ada tak? Kalau ada yang berminat, nanti boleh roja Ustaz. Ambil nombor Ustaz ni, nanti boleh WhatsApp. Dah ada beberapa orang yang WhatsApp Ustaz ni. Alhamdulillah, nanti Ustaz Ustaz respon. Okey, sekadar itu saja. Mohon izin keluar dulu, dah ngantuk dah. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-puan pada esok pagi, esok 4 kali kita jumpa insyaAllah. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Moga bertemu lagi. Assalamualaikum. Pandai tajwid, insya-Allah pandai ngaji. Ma'assalamah, ilal liqa.